Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kekuatan yang telah diberikan kepada saya untuk terus menghasilkan video-video berkait dengan gangguan misteri. Dan pada kali ini saya akan kongsikan satu video berkenaan dengan gangguan makhluk halus ke atas seorang individu ataupun secara beberapa orang individu secara serentak, yang lebih dikenali sebagai histeria. Saya sediakan video ini bagi menjawab pertanyaan yang banyak dikemukakan oleh ibu bapa kepada pelajar-pelajar ataupun kepada mereka-mereka yang terkena histeria, dan juga pihak pengurusan institusi di mana berlakunya histeria tersebut. Pengalaman ini kerana pada saya rasa ianya boleh digunakan oleh ibu bapa yang mana anak-anak mereka yang terkena histeria dan juga pihak pengurusan institusi di mana berlakunya histeria untuk mengambil langkah awal ataupun langkah mencegah daripada berlakunya histeria. Ibu bapa dan juga pihak institusi bolehlah mengambil langkah-langkah yang saya kemukakan ini sebagai satu usaha untuk mengurangkan risiko berlakunya histeria di tempat masing-masing. Semoga video yang saya kongsikan ini akan memberi manfaat kepada tuan-puan semua, insya-Allah. Untuk makluman, saya sering merawat pesakit yang terkena histeria ini, dan kebanyakannya ialah mereka ini adalah pelajar sekolah ataupun pelajar-pelajar daripada institusi pengajian tinggi, sama ada milik awam ataupun juga milik swasta. Daripada pemerhatian saya, kebiasaannya ada 3 keadaan ataupun 3 situasi yang mana histeria mudah berlaku. Yang pertama ialah lokasi institusi tempat berlakunya histeria. Daripada pemerhatian saya, kebanyakan daripada histeria yang berlaku ini berlaku di institusi yang baru dibuka, seperti sekolah yang baru dibuka, institusi pengajian yang baru dibuka, sama ada di tempat belajar ataupun di asrama, dan juga ada juga berlaku di kem-kem motivasi yang baru dibuka. Dan selain daripada itu, saya juga jumpa ianya berlaku di institusi yang dah lama dibuka, tetapi apabila mereka membina bangunan baru atau bangunan tambahan, sama ada untuk tempat belajar, asrama ataupun sebagainya, terdapat juga kejadian-kejadian histeria di tempat yang bangunan yang blok baru ini. Dari perbincangan dengan pesakit yang mengalami histeria ini, apabila mereka sedar, kita bincang dengan mereka apakah yang mereka lihat ataupun apakah yang mereka lalui sebelum daripada berlakunya histeria. Kebanyakannya memberitahu bahawa mereka melihat satu kelibat makhluk yang tidak dapat dikenal pasti berada di kawasan kejadian. Dan maklumat yang lain yang kita dapat daripada pesakit yang terkena histeria juga ialah kita tanya mereka semasa mereka tidak sedar, kenapa mereka ni terkena histeria ataupun kenapa mereka ni diganggu. Dan kebanyakan daripada yang kita dengar daripada pesakit ini semasa mereka tidak sedar, mereka memberitahu bahawa mereka telah lama, mereka ini merujuk kepada penduduk situ iaitu makhluk halus, tetapi kita baru membina bangunan di kawasan kediaman mereka yang menyebabkan keadaan mereka terganggu dengan kehadiran kita. Saya juga berbincang dengan pihak pengurusan institusi untuk mengetahui latar belakang lokasi di mana bangunan itu dibina. Kebanyakannya yang kita jumpa ialah tapak bagi bangunan itu ialah sama ada daripada kawasan ladang getah ataupun ada kelapa sawit, ada daripada kawasan hutan, ada daripada kawasan paya yang telah ditebus guna, ada daripada kawasan bukit yang diratakan untuk membuat bangunan. Dan tanpa disedari, di tempat itu telah ada didiami oleh makhluk halus. Oleh itu saya ingin sarankan kepada pihak pengurusan institusi, sebelum mendiami ataupun mengguna bangunan baru, sama ada bangunan tambahan ataupun yang lama yang akan digunakan semula, eloklah dibuat sembahyang solat hajat, dibuat bacaan yasin, dan dapatkan khidmat perawat yang biasa merawat histeria, dan juga mereka yang boleh membuat urusan memagar kawasan daripada gangguan makhluk halus, supaya apabila pelajar ataupun supaya penghuni masuk ke kawasan tersebut, ianya telah pun agak selesa untuk didiami. Faktor yang kedua ialah
kegiatan ataupun aktiviti seharian penghuni di bangunan tersebut ataupun di lokasi tersebut. Daripada pemerhatian saya, aktiviti ataupun keadaan kehidupan seharian penghuni di situ banyak mempengaruhi kejadian-kejadian histeria yang saya jumpa. Antara cara kehidupan yang sering menjadi punca kepada berlaku histeria ialah kebersihan, di mana penghuni di situ tidak menjaga kebersihan. Ya, kebersihan ini merujuk kepada jika sebagai contohnya penghuni asrama ataupun penghuni rumah sewa, sisa-sisa makanan mereka biarkan begitu sahaja di atas meja ataupun dicampak atas lantai, ya, tidak dimasukkan dalam tong sampah dan diikat dengan sempurna, dan secara tidak langsung ini menarik makhluk halus untuk datang kerana sisa makanan tadi merupakan penarik kepada mereka untuk datang dan berada di situ. Selain daripada itu, kita juga sering jumpa bagi penghuni asrama ataupun penghuni rumah sewa, ya, yang tinggal di mana-mana institusi ini, kadang-kadang mereka tidak menjaga kebersihan bilik air. Ya, bilik air digunakan tetapi tidak dibersihkan dengan sempurna, menyebabkan baunya yang melampau, yang mana ia juga akan menarik makhluk halus untuk datang ke situ. Ini termasuklah baju-baju kotor yang tidak dibersihkan dengan serta-merta, dibiarkan berlambak dalam bilik dan dibiarkan dalam baldi di bilik air dan seumpamanya. Dan bagi penghuni perempuan, ini khusus bagi penghuni perempuan, yang biasa kita jumpa ialah mereka tidak menjaga kebersihan apabila mereka tidak boleh solat. Pad yang digunakan itu tidak dibersihkan dengan seeloknya dan tidak dibuang dengan sempurna. Jadi ada kesan-kesan darah lagi pada pad, dan ini akan menarik makhluk halus untuk datang. Oleh itu, saya ingin sarankan kepada pihak pengurusan institusi supaya memberi peringatan kepada pelajar-pelajar ataupun penghuni-penghuni supaya menjaga kebersihan sebagaimana yang telah kita bincangkan tadi. Selain daripada faktor kebersihan, yang kedua ialah suasana bising di kalangan penghuni tadi. Ya, ada kalanya bila mereka berkumpul, sama ada waktu malam atau petang, mereka membuat bising dan gelak, ya, gelak ketawa, dan ada kalanya memasang lagu-lagu dengan kuat, ya, menyebabkan mereka jadi lalai. Ini akan menarik makhluk-makhluk halus untuk datang bersama dengan mereka. Jadi saya ingin sarankan pada pihak pengurusan institusi supaya memesan kepada ataupun memberi peringatan kepada penghuni supaya mengurangkan suasana yang boleh menarik mari makhluk halus dengan menggalakkan penghuni membuat solat, membaca Quran, membaca Yasin, dan kurangkan memasang radio. Faktor yang ketiga ialah latar belakang pesakit yang terkena histeria. Dari pengalaman saya, majoriti yang terkena histeria ini apabila mereka sedar, ya, kita tanya mereka ataupun kita tanya keluarga mereka, adakah keluarga mereka atau diri mereka pernah mengalami gangguan makhluk halus seperti saka? Itu soalan yang pertama. Dan soalan yang kedua, adakah mereka pernah terkena sihir? Daripada jawapan yang diberikan kepada saya, kebanyakannya ialah ya. Sama ada pesakit tersebut pernah terkena gangguan makhluk halus ataupun pernah terkena saka dan ataupun terkena sihir. Ini kerana apabila mereka terkena gangguan ini, badan mereka menjadi lemah dan ada daya penarik kepada makhluk halus yang berada di sekitar tempat mereka tinggal. Ini akan memudahkan berlaku kerana badan mereka telah pun lemah dan ada daya penarik. Sebab itulah biasanya apabila saya merawat pesakit-pesakit yang terkena histeria di institusi ataupun di tempat-tempat latihan dan sebagainya, saya syorkan kepada mereka supaya selepas daripada sedar ini, apabila pulang ke rumah nanti, usahakanlah untuk mendapat rawatan seterusnya bagi merawat membuang saka ataupun merawat sihir yang terkena supaya badan menjadi lebih kuat dan tidak ada tarikan untuk makhluk halus masuk, dan insya-Allah akan dapat mengelakkan berlakunya histeria dengan mudah.
Saya juga dapati kejadian histeria di institusi ini seringkali berlaku dan keadaan berulang kali. Dan daripada pemerhatian saya, didapati orang yang terkena itu kebiasaannya orang yang sama. Dan saya pernah dapati dalam satu keadaan di mana di satu institusi yang biasa terkena itu adalah sekelompok yang sama, sedangkan institusi tersebut mempunyai lebih 5,000 pelajar. Jadi kalau kita lihat dari segi keadaan ini, histeria ini hanya boleh dikatakan berlaku kepada orang yang telah pun ada tanda-tanda seperti mana terkena gangguan sebelum ini, yang mana dirinya agak lemah dan sedang terkena, ditambah pula dengan suasana kehidupan seperti mana kita sebutkan tadi, dan di mana ditambah juga dengan lokasi yang adanya makhluk halus di situ. Jadi saya ingin sarankan supaya ibu bapa ataupun pihak pengurusan institusi, apabila berlakunya histeria, cubalah mengambil kira tiga faktor yang telah saya sebutkan tadi dalam usaha merawat sama ada pesakit ataupun institusi masing-masing. Itu saja perkongsian saya pada kali ini. Untuk makluman tuan-puan, telah ada video-video yang saya sediakan sebelum ini berkenaan dengan gangguan makhluk halus dan penyakit misteri, sama ada gangguan daripada makhluk halus ataupun sihir, dalam video yang telah pun saya postkan dalam YouTube channel ini. Tuan-puan bolehlah rujuk video-video yang telah pun ada di sana. Dan untuk akan datang, insya-Allah saya akan kongsikan lagi video-video baru. Dan untuk mengelakkan daripada tuan-puan tertinggal daripada mendapat video tersebut, tuan-puan bolehlah tekan butang subscribe dan butang loceng supaya apabila ada video yang baru, tuan-puan akan dapat maklumat ataupun notifikasi. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada tuan-puan semua dan kita dihindari daripada gangguan histeria ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.